Didik TV KPM. Terima kasih kepada anda yang masih lagi sudi bersama dengan saya dalam Sukses SPM 2022. Masih lagi bersama dengan Cikgu Nur Farazilah Abdul Rahim sebagai jurubahasa kita dan juga Cikgu Muhammad Ilyas Imam. Okey Cikgu, untuk segmen ini kita nak tekankan berkaitan apa? Okey, untuk segmen ini kita akan lihat bagaimana kaedah penggunaan alatan dan mesin tersebut mengikut SOP, iaitu Standard Operating Procedure-nya. Okey, boleh kita sambung? Boleh Cikgu, silakan. Okey, silakan. Okey, dalam topik ini, pelajar dapat mengenal pasti cara penggunaan dan penyelenggaraan alatan dan mesin berdasarkan SOP yang betul. Okey, jadi alat ataupun mesin yang pertama ini iaitu mesin pemampat udara. Okey, yang mana kegunaannya adalah bagi membekalkan udara termampat dengan tekanan tertentu untuk kegunaan kerja seperti mengepam tayar, penyemburan cat dan juga sebagainya. Okey, kaedah penyelenggaraan yang boleh dilakukan pada mesin pemampat udara ini iaitu kita membuang air yang terkandung di dalam tangki melalui palang buang air. Kita tentukan paras minyak pelincir pemampat udara dan tukar mengikut jadual penyelenggaraan. Seterusnya kita boleh memeriksa bersih atau gantikan penapis udara mampat. Kita gantikan penapis udara pemampat udara. Dan juga kita periksa penyambung hos dan pastikan tiada kebocoran. Dan yang terakhir kita memeriksa ketegangan tali sawat. Okey, mesin yang kedua iaitu bike lift. Okey, kegunaannya adalah untuk mengangkat motosikal bagi tujuan memudahkan kerja servis dilakukan. Okey, mesin ini menggunakan pam hidrolik untuk menaik dan menurunkan motosikal yang berada di atas platform bike lift. Okey, kaedah penyelenggaraan yang boleh dilakukan, kita bersihkan platform bike lift daripada kotoran, kita periksa hos udara dan pedal bike lift dan juga kita pastikan tiada kebocoran pada pam hidrolik. Seterusnya, mesin ketiga, penekan hidrolik yang mana digunakan untuk mengeluarkan sesuatu komponen dengan daya yang tertentu seperti mengeluarkan galas daripada perumahnya. Seterusnya, kaedah penyelenggaraan yang boleh dilakukan pada penekan hidrolik iaitu kita bersihkan penekan hidrolik daripada kotoran dan juga kita periksa pam hidrolik dan pastikan tiada kebocoran pada sistem hidrolik dan pastikan penahan penekan hidrolik dipasang dengan sempurna. Okey. Mesin seterusnya iaitu mesin gerudi meja yang mana ianya digunakan bagi membuat lubang pada benda kerja. Pastikan benda kerja diapit dengan ragum sebelum kerja menggerudi dilakukan. Okey, saya nak tanya pada pelajar. Okey, kenapa kita perlu apitkan ragum sebelum kita melakukan kerja menggerudi? Okey, siapa boleh jawab? Okey, sila angkat tangan. Angkat tangan. Kenapa kita apitkan ragum pada bahan kerja sebelum kita lakukan kerja menggerudi? Okey, siapa tahu? Sila angkat tangan. Okey, silakan. Okey, Syafi. Okey, Syafi, jangan lupa onkan mic. Okey, dekatkan sikit dengan mic. Okey, mungkin ada masalah teknikal cikgu. Jadi saya bagi tahu jawapan dia lah. Okey, kita nak mengelakkan daripada bahan kerja terpelanting akibat daripada pusingan mesin gerudi tersebut. Baik. Okey, baik. Jadi kaedah penyelenggaraan yang boleh dilakukan pada mesin gerudi iaitu kita bersihkan ragum mesin gerudi tersebut dan juga kita periksa ketegangan tali sawat yang terdapat di bahagian penutup atas mesin gerudi tersebut. Dan seterusnya kita tanggalkan mata alat gerudi daripada bindu gerudi setelah kerja diselesaikan. Mesin seterusnya iaitu mesin canai meja yang mana digunakan untuk menyerpih ataupun membuang bahan logam secara melelas. Tujuan mencanai adalah untuk menghasilkan kemasan permukaan bahan logam dan menajamkan alat pemotong. Kerja penyelenggaraan yang boleh dilakukan, kita laras dan ketatkan penahan mata alat. Kita bersihkan mesin canai meja daripada serpihan benda kerja dan gantikan mata roda mesin canai yang telah nipis. Dan mesin seterusnya, mesin kimpalan. Ianya digunakan dalam proses penyambungan logam. Ianya memerlukan penggunaan kuasa elektrik dan juga gas karbon dioksida bagi tujuan peleburan dawai elektrod tersebut. Okey, kaedah penyelenggaraan, kita boleh bersihkan mesin kimpalan daripada kotoran. Periksa keadaan kabel bumi, pengapit bumi dan juga sumpitan MIG daripada sebarang kerosakan
dan pastikan pendawaian mesin kimpalan MIG berada dalam keadaan yang baik bagi mengelakkan sebarang bahaya elektrik. Okey, manakala ini pula adalah SOP dalam penggunaan mesin pemampak udara. Okey, sebelum menggunakan mesin pemampak udara, pastikan keadaan fizikal mesin dalam keadaan yang baik. Kita periksa sambungan elektrik supaya ianya tidak berlaku apa-apa kemalangan berkaitan dengan punca elektrik. Manakala semasa menggunakan mesin pemampak udara, pastikan hidupkan suis dengan betul dan pastikan tekanan udara dalam tangki stabil. Okey, ianya dapat dilihat pada injap tekanan yang terdapat pada tangki pemampak udara tersebut. Seterusnya kita dengar dan lihat jika terdapat kebocoran. Okey, kalau ada kebocoran kita dapat dengar angin tu dia keluar. Okey, dan seterusnya jika petunjuk tekanan tidak berfungsi dengan baik, kita kena laporkan kepada guru yang bertugas. Manakala selepas menggunakan pemampak udara, pastikan tutup suis. Kemudian kita pastikan semua komponen mesin dalam keadaan bersih daripada debu, kotoran dan minyak. Dan seterusnya buka palang buang air di bawah tangki dan periksa jika terdapat karat di dalam tangki tersebut. Okey, baik. Kita dah habis berkaitan dengan topik tadi. Okey, jadi kita nak uji sikit pelajar ni dengan beberapa soalan. Baik, soalan nombor 1. Okey. Siapa sudi nak jawab soalan nombor 1 ni? Okey, sila angkat tangan Okey, untuk sila angkat soalan tangan. yang pertama. Okey, Siapa yang Syafiq. berani? Cepat. Okey, Syafiq. Silakan Syafiq. Nombor 1, berikut ialah sebahagian alatan yang digunakan di bengkel berservis motosikal. Betul ke Okey. cikgu? Betul. Okey, jom. Silakan. Alatan dia, Okey. hidrometer, can cutter, plier ke klip dan tolak perasa. Okey. Pilih dan tuliskan padanan bagi alatan dengan fungsi yang betul dalam ruang jawapan. Okey. Sila bagikan jawapan kamu. Fungsi dia menanggalkan dan memasang klip lengkung. Jawapannya plier ke klip. Okey, pelayar seklip. Okey, betul. Yang kedua pula menguji ketepatan perbandingan elektrik Okey, apa alat dia? hidrometer. Okey, hydrometer. Okey, betul. Last sekali memotong rantai. Okey, alat yang Chain digunakan chain cutter. Okey, betul. Tahniah. Terima kasih Tahniah, Syafiq. Syafiq. Betul. Dengan 3 markah. Sama Okey. juga. Okey, soalan kedua. Okey, soalan kedua siapa pula nak cuba? Okey, soalan kedua. Sila angkat tangan. Okey, Izzat Farhan, silakan. Soalan nombor 2 baca. Berikut ialah sebahagian alat mengukur yang digunakan di dalam bengkel servis motosikal. Nyatakan nama alat yang berlabel. Okey, A. apa alat dia yang A tu? Tolok perasa. Okey, tolok perasa. Okey, betul. B. Perengkung daya kilas. Okey, perengkuh daya kilas. C. Tolok teleskopik. Okey, tolok teleskopik. Okey, betul juga. Okey, tahniah. 3 markah untuk Izzat. Terima kasih, Guru. Okey, sama. Okey, soalan nombor 3. Okey, siapa nak cuba soalan nombor 3? Okey, sila angkat tangan untuk Angkat tangan, soalan siapa nombor nak 3. cuba? Nak jawab soalan nombor 3? Okey, Okey, Haris. silakan Haris. Jadual menunjukkan penyataan kerja penyelenggaraan mesin pemampak udara. Tandakan red pada penyataan kerja yang betul dan pangkah pada yang tidak berkaitan dalam ruang jawapan. Okey, silakan Penyataan bagi kerja. jawapan. Periksa ketegangan tali sawat. Jawapan ini betul. Okey. Betul. Melaras kelajuan pada motor pemampak udara. Salah. Okey, salah. Betul. Buang air yang terkandung di dalam tangki. Betul. Okey, betul. Betul. Menyapu gris pada tali sawat. Salah. Okey, salah. Okey, betul. Okey, juga betul semua untuk Haris. Okey, 4 markah untuk Haris. Tahniah. Okey, tahniah kepada Haris, 4 markah untuk anda. Baik Ustaz. Okey. Ustaz pula. Baik cikgu, kita rehat seketika. Sekejap Boleh ke cikgu? Okey, boleh. Baik, jangan ke mana-mana. Teruskan bersama dengan kami pastinya dalam Sukses SPM 2022. Didik TV KPM